Pekerjaan adalah satu perkara yang penting dalam kehidupan seharian kerana setiap individu tidak akan terlepas daripada melakukan tanggungjawab bagi memenuhi keperluan dan kehendak sendiri. Dalam menjalani kehidupan, individu perlu mengetahui hak-hak yang mereka miliki sebagai seorang pekerja. Hak pekerja ialah sekumpulan individu yang mempunyai hak yang sah di sisi undang-undang yang berkait rapat dengan pekerjaan dan majikan. Hak ini dikenali sebagai hak asasi manusia yang dimiliki oleh seorang pekerja. Terdapat banyak kes yang berlaku dalam negara kita yang melibatkan hak seseorang sebagai pekerja. Mereka sering dilakukan secara tidak adil dalam sesebuah organisasi. Hal ini boleh memberikan pelbagai kesan yang buruk kepada individu tersebut serta organisasi. Oleh itu, hak pekerja perlu didedahkan supaya sebarang penindasan dan kekejaman dapat dielakkan. Terdapat banyak isu berbangkit yang berkaitan dengan hak pekerja ini di dalam Malaysia. Antaranya ialah isu pembayaran gaji dan isu keselamatan pekerja di tempat kerja. Akibat daripada isu ini, pihak kerajaan telah mewujudkan satu undang-undang bagi melindungi hak pekerja. Undang-undang tersebut ialah Perkara 8 dalam Perlembagaan Persekutuan 1957. Undang-undang ini telah melarang segala isu ketidaksamarataan dan ketidakadilan tanpa mengira dasar bangsa, agama, keturunan, jantina dan sebagainya. Kerajaan Malaysia juga telah memperuntukkan dasar pengambilan pekerja di Malaysia bagi mengenapasti kewajipan majikan dan buruh di bawah pelbagai akta. Antaranya ialah Akta Keselamatan Sosial, Akta Pekerja 1969, Akta Kanak-kanak dan Orang Muda, Akta Perhubungan Perusahaan dan banyak lagi akta lain. Antara punca hak perlindungan pekerja ialah pertama untuk melindungi keselamatan dan kesihatan pekerja. Hal ini kerana hak perlindungan yang telah diwujudkan oleh setiap majikan bertujuan untuk melindungi sebarang risiko yang bakal berlaku kepada pekerja. Jadi, setiap pekerja perlu mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh majikan seperti sentiasa memakai alatan keselamatan semasa berada di tempat kerja. Keadaan di tempat kerja merupakan keadaan yang tidak selamat kerana ia boleh mendatangkan pelbagai masalah. Antaranya ialah seperti kemalangan, kecederaan, kesakitan. Malah ia juga boleh berlaku kematian. Setiap majikan mestilah bertanggungjawab terhadap musibah yang berlaku ke atas pekerja seperti mewujudkan hak perlindungan pekerjaan kepada mereka bagi meringankan beban mereka ketika mengalami sebarang masalah. Sebagai contohnya, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, kurungan Akta 154 yang menyatakan tentang tanggungjawab majikan terhadap pekerja. Oleh itu, hak perlindungan pekerja dari segi keselamatan dan kesihatan pekerja amatlah penting bagi setiap pekerjaan. Yang kedua ialah untuk mengelakkan berlakunya eksploitasi buruh kanak-kanak. Jadi majikan ni sesetengah majikan mengambil kesempatan terhadap buruh kanak-kanak sebagai kerja paksa dan menghukum kanak-kanak yang tidak mengikut perintah. Jika kanak-kanak tersebut tidak mengikut perintahnya, maka ia akan dikenakan hukuman. Jadi, dengan adanya hak perlindungan pekerjaan ni, setiap majikan akan mementingkan kemahiran dan latihan terlebih dahulu kepada pekerjanya agar sebarang risiko di tempat kerja kurang berlaku. Tambahan pula, faktor umur juga turut memainkan peranan penting agar tidak dikenakan undang-undang. Sebagai contoh, Akta Kanak-kanak dan Orang Muda, kurungan pekerjaan 1966, kurungan pindaan 2010. Oleh itu, setiap majikan hendaklah memainkan peranan penting dalam mengambil pekerja supaya ia tidak berlakunya eksploitasi buruh dalam kalangan kanak-kanak ataupun orang muda. Punca yang ketiga ialah untuk mengelakkan berlakunya ketidaksamaan pendapatan. Hal ini kerana sesetengah majikan mengambil peluang ke atas pekerja dengan membayar gaji pekerja dalam tempoh masa yang lambat
ataupun lama serta jumlah yang dibayar tidak sama dengan yang lain. Keadaan ini akan menunjukkan ketidakpuasan hati pekerja terhadap majikan kerana sesuatu sektor yang berkembang datangnya daripada kerjasama pekerja. Malah pekerja yang menghabiskan tenaga untuk membangunkan sektornya tetapi majikan membayar gaji tidak setimpal dengan pekerjaan yang dilakukan. Jadi bagi majikan yang melanggar beberapa elemen undang-undang dalam Akta Kerja 1955 berkaitan gaji pekerja akan diambil tindakan. Oleh itu, setiap pekerja berhak membuat aduan berkaitan perkara yang mendatangkan kepuasan terhadap majikan supaya pihak atasan dapat mengambil tindakan dengan segera kerana melalui aduan inilah pihak atasan dapat mengetahui masalah yang berlaku terhadap pekerja dan majikan. Sekian, terima kasih. Kesan hak pekerja. Yang pertama, tidak berlaku diskriminasi di antara para pekerja terhadap sesiapa sahaja atas dasar keturunan, tempat lahir atau jantina di dalam pelantikan apa-apa jawatan atau pekerjaan. Sebagai contoh yang terdapat di dalam Akta Perhubungan Perusahaan 1967 telah melarang majikan daripada melakukan segala bentuk diskriminasi terhadap seseorang berkenaan pekerjaan. Yang kedua, pekerja berhak untuk meminta cuti sakit atau cuti tahunan, iaitu pekerja yang kurang daripada 2 tahun layak menerima cuti sebanyak 8 hari, pekerja yang lebih daripada 2 tahun cuti tahunan selama 12 hari dan manakala pekerja yang melebihi 5 tahun berhak menerima cuti tahunan sebanyak 16 hari. Yang ketiga, dapat menjamin keselamatan para pekerja, iaitu majikan dapat melindungi pekerja daripada bahaya fizikal iaitu bising yang keterlaluan, suhu melampau, sinar radiasi di tempat kerja. Yang kedua, dapat melindungi pekerja daripada bahan kimia iaitu produk pembersihan, hapuk dan asap. Kesimpulan. Pendek kata, kesatuan sekerja adalah satu hak asasi pekerja. Majikan perlulah memberi kebebasan untuk pekerja untuk menubuhkan kesatuan dan seterusnya, membenarkan pekerja untuk menyertai dan melibatkan diri dalam aktiviti yang sah kesatuan sekerja. Di samping itu, memelihara hubungan yang baik antara majikan dan pekerja dalam organisasi pastinya memberi natijah yang cukup besar dalam perkembangan organisasi untuk terus mencapai produktiviti yang lebih baik.